Hai, hai, hai. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Apa khabar? Salam pagi, salam pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tengah buat apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Saya hari ni semangat saya cakap hari ni saya nak buat live macam-macam mana. Tak ada internet. Sekejap. Oh, nak kena sekejap ya. Internet. Sekejap. On ke tak? Try to reconnect. Saya tengah pasang dua komputer pula dah. Dua telefon. Satu dekat personal, satu dekat page. Okay, satu internet yang tu dia gunakan internet wifi, so dia tak kuat dekat luar ni. Okay, dia terganggu. Satu phone lagi terganggu ni phone. Satu lagi. Apa benda yang saya merepek ni? Mata melilau sebab bunyi kereta pula. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Saya nak bercerita, bersembang-sembang dengan you all. Okay. So, kita nak mulakan rutin saya ni. Ya Allah, rasa macam nak kembali ke zaman-zaman remaja saya dulu lah. Dulu-dulu saya ingat, okay, semalam kan hari award semalam. Ada orang komen dekat saya, Nadia ni tak cerita pun ada award. Ya Allah, kita sendiri pun tak sempat-sempat nak ingat pasal benda tu. Seriously, sebab banyak sangat benda dalam kepala. Award pun, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada totally Empire Gerbang Jutawan Emas lah yang telah memberi saya kekuatan, satu nafas baru. Dan saya rasa macam sejak pandemik ni dah banyak sangat dah saya ni diam je. So sampai waktunya untuk saya membantu. Okay, saya tak boleh nak terus duduk macam ni je. Kesian empayar saya. Alamak, mak saya lalu lalang lah pula. Alamak, mak saya tengok kerja. Bahaya pula jalan kat sini. Orang lalu ke sana ke sini. Tadi anak saya lalu. Okay, Nadia buat keputusan saya nak buat live dekat luar juga. Saya rasa saya dah berbulan-bulan dah duduk dalam rumah. Tuan-puan, tadi anak saya dah 3 hari dah. Kalau siapa perasan live saya tadi, anak saya ni hampir bukan 2-3 hari ni, tapi 2-3 hari ni sangat ketara. Dia sangat ketara. Sikit-sikit buka pintu bilik je dia akan nak keluar. Dia sibuk nak keluar. Saya pun dapat idea apa kata saya bekerja je dekat luar rumah. Okay? Sebenarnya bila berada dekat luar rumah, saya punya energi akan bertambah. Kalau perasan dulu saya akan buat live dekat wakaf, dekat kolam ikan. Okay. So sekarang ni dekat luar lantaklah kereta ke apa benda. Ni pun tepi kereta ni, tuan-tuan nampak kereta ni. Okay, ni pun ada kereta, ni pun ada kereta. Dia ada kipas lagi kat sini. Okay, ada kipas ni. Saya dekat ruang luar ni, dekat ruang parking ni. Okay, nak bersembang. Tadi ada orang PM saya nak emas. Sabar, kita sambung sekejap lagi. Okay, kita sambung kejap lagi. Kita jawab mesej tu. Yang penting Nadia kena tambah energi diri saya supaya saya dapat bantu empayar saya yang lain. Okay, lepas tu saya terpanggil semalam award kan. Bagaimanalah saya dapat award tu ya. Bagaimanalah saya dapat award tu. Okay, sebab percayalah bahawa kalau saya perasan balik apa yang saya dah buat setahun yang lalu, ialah saya buat je. Saya buat je tanpa tapi. Okay, saya buat je tanpa tapi. Dan yang paling best ialah saat tahun lepas adalah saat saya ada baby dan bekerja dengan baby kecil. Okay, tapi Alhamdulillah itulah hasil pencapaian yang terbaik saya sepanjang 9 tahun saya dengan Public Gold. Okay, pencapaian saya yang terbaik adalah di saat saya mempunyai anak kecil, okay, bekerja daripada rumah dalam keadaan mengandung, dalam keadaan berpantang, dalam keadaan PKP. Okay, itulah pencapaian yang terbaik. Saya tak sure berapa juta saya punya group sales
sebulan lebih kurang ada 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3.5 juta, ada yang 4 juta. Okay, pernah sampai 4 juta sebulan ya. So pimai-pimai katakanlah purata lah, katakanlah secara purata 3, bukan, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4. So saya rasalah grup saya dalam 20 juta, 11 juta lah rasanya. Rasalah, saya tak sure. Okay, cuma pernah dapat 4 juta, pernah dapat 2 juta, 1 juta tu perkara biasa. Perkara biasa untuk tahun lepas lah. Okay. So, saya harap juta-juta tu akan berterusan kepada grup saya. Sebab tu, kalau sesiapa yang dalam grup saya tulis target grup sales saya 100 juta. Logik ke logik? That's logic. Sebab saya pernah pun sekarang ni angka 11 juta dengan 10 juta tu dah capai. So apa salahnya next target adalah 100 juta pula. Okay, 100 juta pula. Okay, yang Public Gold sendiri pun semalam dalam award Datuk cakap jualan Public Gold tahun lepas adalah 2 billions. Berapa angka tu? 2 billions untuk 1 tahun. Okay, so katakanlah 20 juta tu adalah saya. So 20 juta daripada 2 billion agak-agak berapa persen? Agak-agak berapa persen daripada gerbang jutawan emas punya grup tu. Okay, katakanlah saya punya 20 juta je lah ya. 20 juta macam mana nak 2 juta, 20 juta bahagi 2 billion. Billion tu berapa angka tuan-tuan dan puan-puan? Okay, ni 2 juta, 20 juta, 200 juta tu 20 billion. So lebih kurang 0.1% je lah kot ya. 10% ke 1% saya punya group untuk secara totally sales dekat Public Gold. Okay, dah tutup cerita tu. Okay, tadi ada saya bersembang dengan seseorang. Dia nak beli emas. Dia tanya saya harga berapa hari ni. Okay, saya rendahkan sikit supaya nampak gold bar ni. Okay, rendah. Oh, yang ni tak boleh nak rendah pula. Yang ni tak boleh nak adjust wak. Yang ni tak boleh nak adjust. So dia kena adjust kedudukan lah. Okay, alright. So yang ni, okay, depan mata saya ni nampak je ada banyak ni, tapi tak ada apa-apa pun. Kosong lah. Okay, kosong lah. Cuma ini basic yang saya selalu sesiapa yang nak tengok memang ada saya bawa. Ini webcard saya, lepas tu 10 gram saya, 10 gram kesayangan saya, yang lain-lain memang tak ada pun, dan 10 gram Thai food saya. Okay, so nak jual ke tak nak jual wallahu alam. Inilah item kesayangan orang cakap. Plastik pun dah hancur dah tuan-tuan dan puan-puan. So inilah yang saya pegang selalu, yang saya nak tunjuk-tunjuk dekat you all. Selain daripada tu tak adalah. Itu je, yang lain tu kosong je, tak ada apalah. Alright, ini untuk sebab kadang-kadang ada customer saya bila dia nak jumpa saya, dia nak tengok item. So terpaksalah ada juga yang buka lah. Alright, so ini lepas tu ini je lah yang banyak-banyak pergi mana tak tahu. Okay, dah tersimpan. Okay, dah simpan dah. Biasa penuh je macam saya cakap lah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap keluar, kejap masuk. Macam tu lah penyimpanan emas ni. Kejap dia jual. Tadi pun ada seorang nak beli. Okay, seorang nak beli. Nak depan mata juga. Wallahualam jadi ke tak jadi. Okay, lepas tu tuan-puan, ini koleksi. Hari tu ada yang bertanya dekat saya, tak nak jual ke? Saya sebenarnya ini item kesayangan saya. Okay, nombor 3838 ni. Nombor ni memang kalau nak pun saya kata sabarlah, saya tak jual yang ni. Okay, saya tak jual. Saya anggap je lah ini untuk saya lah. Lagipun dah pegang-pegang banyak kali dia. Masa sepanjang live inilah. Saya tak ada pegang yang lain dah sebab kita tak nak bercalar semua kan. So yang ni memang lasak. Memang saya beli dulu pun. Beli sebab apa? Saya pergi dekat Public Gold tu. Kebetulan ambil, ada nombor cantik, saya nak lah. Saya terus beli on the spot. Sebab nombor siri je. Okay, sebabkan nombor siri. Ada orang ni buat keputusan macam-macam ya. Orang membuat keputusan dengan pelbagai emosi. Ya, betul. Itulah perkataan yang saya dengar beberapa hari lepas. Orang membeli sebab beremosi. Ya, emosi, betul. Betul-betul. Jap, you all share lah. Share kepada kawan-kawan. Siapa dekat profil saya? Profil saya tu jarang saya nak buat live. Cuma saya rasa macam sebab jarang sangat, apa kata saya nak try. Sebab memang saya dah lama gila dah tak itu dekat profil ni. Okay, boleh tak nombor telefon?
Tak apalah, anggaplah mata saya mesti ke sini kan. Kesian you all. Okay, tak apa. Okay, this is my number telefon. Hi Khairul Azhar. Siapa tu dengan saya? Eda Diana. Okay. Okay, ini item yang memang orang suka simpan. Okay. Kenapa simpan item-item yang macam ni? Tuan-puan, kadang-kadang kita ni buat pilihan disebabkan oleh demand. Tapi sebenarnya dekat public good ni, you all simpan lah apa benda pun okey je. Okey je semua, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Okey, dekat depan, selain daripada tu saya ada juga dinar. Okey, dinar. Ini just backup lah. Just backup dinar. Ada customer saya pernah beli dinar-dinar saya dan dia masih simpan lagi. Saya ucapkan terima kasih sebab sudah disimpan dinar saya tu. Masa tu saya ingat lagi, saya dulu simpan. Lepas tu sampai satu masa saya memang jual emas-emas saya. Pertama saya jual sebab nak jadikan satu modal pusingan bisnes. Saya dulu seorang pelabur tau. Tiba-tiba cerita pasal benda tu. Tak apalah, cerita pun. Okey, mula-mula saya memang sebagai seorang mood pelabur. Mood pelabur ni dia macam mana tau? Beli jual. Masa tu item yang besar-besar. Okey, kalau you perasan ada gambar lepas ke bersemalam ke saya lupa dah. Okey, saya share gambar yang ada banyak-banyak tu. Itu semuanya memang koleksi. Memang betul-betul koleksi yang saya dan keluarga lah. Okey, bukan saya seorang je tu. Okey, banyak tu. Okey, so memang item tu memang kita beli dan jual. Beli jual. Beli jual untuk apa? Untuk dapatkan keuntungan. Keuntungan tu tak adalah banyak sangat. Tapi at least okey berbanding dengan simpan duit. Okey, at least okey berbanding dengan simpan duit. Okey, Nadia jarang live dekat profile ni sebenarnya. Okey, tapi tak apalah, kita on sebab lama sangat cuti profile saya ni. Okey, mata saya pandang ke sini. Ini pula adalah dinar. Okey, dinar. Okey, dinar. Right, dinar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa saya nak cerita tadi? Okey, lepas tu kenapa di saat saya nak cerita macam mana nak pilih emas tadi, tapi tak apa. Okey, ini yang terlintas dekat saya. Mula-mula sekali saya ada jual agak banyak, lebih kurang 20 dinar, 20 ke 30 dinar. Okay, masa tu saya jual sebab nak buat modal untuk run satu bisnes. Nampak? Dan orang cakap kalau kita nak buat bisnes, untung belum tentu, rugi pasti. Pernah dengar tak ayat tu? Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan, memang rugi pun. Sebab kita tak ada experience, kita tak ada pengalaman. Dan saya rasa rugi ke? Tak adalah rugi sebab dapat balik je duit modal tu. Tapi saya tidak meneruskan apa yang saya nak buat tu disebabkan oleh faktor-faktor ketidakselesaan saya untuk buat benda tu. Mula-mula kita memang teruja lah nak buat benda baru kan. Bila kita teruja nak buat benda baru, alright, so kita leburkan. Masa tu saya ingat saya 20 ke 30 dinar macam tu. Okey, dan masa tu nilai ni lebih kurang 20,000. Saya cairkan lebih kurang 20,000 dinar saya untuk set up satu bisnes. Tapi bisnes itu macam orang cakap lah, yang rugi itu pasti, yang untung tu belum tentu. Itu bisnes ya. Itu bisnes. Itu masa konon-kononnya nak jadi founder dan sebagainya lah dulu. Tetapi bila lama-kelamaan, bila saya kenal diri saya tahu bahawa kekuatan saya adalah membuat marketing. Bukan menjadi founder. Saya tidak pilih pada masa itu disebabkan kekangan masa dan sebagainya. Saya meneruskan perjuangan saya dengan public goods sebab saya tahu ini adalah kekuatan saya. Okey, siapa tu dengan saya? Dania Hasmara, apa khabar? Okey, lepas tu kali kedua saya betul-betul jual emas adalah kerana untuk renovasi rumah saya. Masa tu apakah perasaan bila kita nak jual emas? Perasaannya adalah sangat sayang. Sampai saya pilih customer yang beli emas saya. Saya pilih customer. Ada orang nak beli, saya buat iklan. Okay, saya ingat lagi saya buat iklan. Tapi saya hanya jual kepada orang yang saya kenal sahaja. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kita sangat sayang emas kita. Dengan konon-kononnya saya cakap macam ni, you pegang dulu emas saya ni, saya ambil duit, suatu hari nanti saya beli balik emas saya. Nampak tak? Itulah perasaan bila kita nak jual emas. Sebab emas ni bila kita simpan, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan rasa sangat sayang. Masa kita nak beli, kita rasa macam duit kita macam habis. Kita rasa macam duit kita habis.
Tetapi bila kita pegang, kita rasa macam wow, semangat. Itu perasaan-perasaan penyimpan emas ni. Okey, perasaan-perasaan penyimpan emas ni saya rasa Ratu Riti pun macam tu. Rasa macam duit habis. Tak apa, duit sebenarnya bukan habis. Duit cuma dilenyapkan daripada pandangan mata sahaja. Lepas tu kita tukarkan kepada emas. Okey, dan dia adalah selamat dalam bentuk emas. Okey, so kali kedua yang saya jual emas saya secara besar-besaran adalah di saat saya renovate rumah saya. Rumah saya renovate masa tu hampir 4 tahun jugalah. 3 tahun lebih, 4 tahun sebab rumah tu sangat tinggi. Okey, dekat Kuala Lumpur sana dia ada lebih daripada 30 tingkat. Okey, sebab tu dia ambil masa yang agak lama. Biasa projek dia 3 tahun kan, tapi rumah saya tu ambil masa lebih kurang 4 tahun sebab tinggi. Okey, tinggi, unit tu tinggi. So unit saya tu tingkat 20 lebih. 20 lebih tingkat atas tu. Saya rasa dah tinggi lah. Rupanya ada tinggi lagi. Okey, ada tinggi lagi. Alright. So ambil masa yang agak lama. So masa tu nak renovate rumah, jadi perasaannya adalah jual je lah, jual je. Dan bila masa saya jual, di masa nak jual tu kita akan fikir macam ni tau. Saya sayang sangat emas saya ni. Okey, kalau boleh kita tak nak jual. Tetapi kalau saya tak kalau tak jual, macam mana pula nak dapatkan modal? Okey, lepas tu kali ketiga saya jual emas saya sebab saya masuk program. Saya masuk program, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak ke nampak? Orang yang jual emas adalah bila saat-saat benda itu sangat urgent, sangat penting dan dia boleh membawa satu perubahan yang besar pada diri. Okay, kali ketiga saya jual, betul-betul jual adalah disebabkan untuk masuk kelas. Masuk kelas. Saya masuk kelas Najib Asadok. Saya masuk Najib Asadok, saya tak jual. Saya tak jual emas tetapi saya bayar program tersebut dengan emas. Dan saya rasa satu-satunya customer Najib Asadok yang bayar program menggunakan emas. Okey, 10 dinar. 10 dinar pada masa tu, harga program tu 8,000. Harga 8,000 untuk coaching selama 1 tahun bersama dengan Najib Asadok. So saya bayar sekeping emas. Tak, 2 keping emas ke sekeping emas? 2 keping emas, 5 dinar. Okay, saya bayar menggunakan emas kepada Najib Asadok. Okey, masa tu saya bergurau-gurau je, tapi sekali dia terima, so saya cabar dan sahut. Kerana kelas-kelas ilmu itulah saya jadi diri saya sekarang juga. Okey, nampak ke tuan-tuan? Lepas tu kali ketiga, lepas tu saya tak jual dah. Saya tak jual emas saya sangat lama dah. 2017, 2018, 2019, 2020, hampir 2-3 tahun lebih saya tak jual emas saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cuma beli dan beli tanpa menjual langsung emas saya. Kalau perasan sekarang baru saya jual emas saya. Kalau sesiapa yang follow saya, sekarang baru saya buka balik untuk jual koleksi-koleksi yang saya dah simpan. Dalam masa yang sama saya juga menyimpan. Okay, dalam masa yang lama saya menyimpan. Sebab apa? Sebab sudah sampai waktu untuk saya let go, untuk dapatkan sesuatu yang saya nak dapat. Benda ni kita dah plan lama dah. Dah plan bukan 10 lah, sebab dengan public group pun 9 tahun kan. So maksudnya saya ni dah plan 5-6 tahun yang lalu. Lagipun sebelum tu dia dah jadi duit. So duit tu maksudnya 10 tahun yang lalu kita dah fikir dah kita nak apa. 5 tahun yang lalu kita dah plan, kita dah simpan sampai satu masa dia tercapai. Bukan tercapai lah, dalam proses, maka di saat itulah kita akan jual lah. Saya tak tahulah orang lain. Ada orang pula dia memang beli jual je sebab dia nak untung. Itu peniaga emas. Okay, so banglo 5 tingkat. Dekat mana tu? Kat Miza banglo 5 tingkat tu. Okay, banglo 5 tingkat. Banglo 5 tingkat dikurus tu macam mana? Ataupun satu tingkat satu bilik. Okay. So ada 4 anak, 4 tingkat, mak dia satu. Macam tu ke Kak Miza? Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak pilih emas? Bagaimana kita nak tahu, nak fokus dekat apa soalan saya tadi. Apa yang saya nak bagi tadi adalah macam mana kita nak decide kita nak pilih emas yang mana. Okay, macam mana kita nak decide kita nak pilih emas yang mana. Ya, satu lagi dekat folder saya ni, sebenarnya hari tu dah penuh. Lepas tu saya dah jual dah. Okay, ini emas yang saya nak let go tau. Okay, emas yang saya nak let go ada 3 pieces. Dan juga ini.
Ini saya simpan kenapa? Saya anggap dia adalah sebagai satu kekayaan, lambang kekayaan. Okey. Dia tak ada apa-apa pun, kita tak adalah memuja apa kan. Tapi ini adalah lambang kekayaan, prosperity kalau orang Cina cakap. Kalau orang Cina tu makan prosperity dekat McDonald tu. Okey. So ini pun saya ada item ni nak Lego. Tapi saya letak kat sini 6 pieces je. Lebih kurang 3 pieces yang ni, 3 pieces yang edisi raya ini 2017 punya raya. Alright. So ini nak jual berapa? 300 lebih. 300 lebih. Sesiapa yang belum ada koleksi ni boleh roger Nadia nak Lego ni. Sayang tapi kalau you OPM saya akan terbuka hati. Kalau saya masa tu mood saya bagus, saya akan let go lah. Kalau saya rasa macam kedekut, saya memang tak let go. Dia macam tu lah, bila kita nak jual emas dia akan rasa macam sayang. Tapi kalau nak beli emas, kita akan kalau saya lah, mula-mula you akan rasa macam beli emas tu sebagai satu beban. Tetapi bila banyak kali dah emas tu membawa manfaat kepada diri, you akan rasa macam takut kalau tak alihkan duit kepada emas. Duit memang akan habis. Memang nampak dalam akaun, tak ada duit dah. Tetapi kita ada pegang emas. Di saat kita memerlukan sebagai satu dana, di saat kita memerlukan dana, duit, so emas inilah yang akan jadi duit. So dia nak cairkan bila-bila masa saja. Kejap lagi kalau hari ni saya nak pakai cash, hari ni juga saya boleh dapatkan cash serta-merta. Banyak cara, boleh jual, boleh dengan cara pajak. Itu je lah, banyak cara. Itu je caranya, tak ada cara lain. Sama ada jual ataupun pajak. Kak Miza tak sampai hati nak jual 916. Betul. Itulah dinar yang saya jual semasa saya cakap nak renovate rumah dan juga nak masuk kelas Najib Asadok. Dinar 916. Kenapa? Sebab dia sangat memberi memori kepada kita. Betul ke betul Kak Miza? Sebab apa? Sebab emas-emas itu sangat menguntungkan kita. Macam mana nak cakap emas yang pertama kalau benda yang kita kenal dekat public gold yang bawa ke saya macam-macam. So kita memang sayang. Tetapi sebab kita ada satu lagi impian yang nak capai, terpaksalah jual. Okey? Apa cerita saya tadi? Okey, bagaimana kita nak menentukan berapakah yang kita nak simpan? Tadi saya cakap nama dia Zaki. Nama dia Zaki. Dia tanya saya berapa harga hari ni. Saya cakap hari ni harga 263. So dia duk berkira-kira. Sebenarnya ini soalan dia yang keberapa dah ni. Kak, saya tak reti lah nak online. Betul, dia memang tak reti nak online sebab dia macam kampung sikit. Dia pun belajar pun sekolah pondok. Semalam pun dia pergi pondok semua. Memang tak ada. Kak, akaun bank semua tak ada saya. Yelah, orang yang macam dia belajar pondok. Faham tak belajar pondok? Belajar pondok ni belajar apa tau? Belajar ni lah yang menghafaz Quran semua. Tapi kalau bab agama, Alhamdulillah dia sangat bagus. Masa dia hantar barang dekat saya pun, awak pergi mana ni? Surau Kak. Nampak tak? Boleh ke solat dekat surau? Boleh. Tapi jarak-jarak lah. Adalah dalam berapa orang je surau. Mungkinlah surau tu dekat rumah dia. So dia tanya saya pagi tadi pun, Kak, harga berapa? Lepas tu dia cakap dekat saya, nantilah nak kira dulu. Nanti kan kalau beli semua kan tak boleh nak makan pun, bukan ke dia juga. Betul. Betul. Satu, bila you ada tunai, bila you dapat gaji, tuan-tuan dan puan-puan, cara untuk kita nak guideline kita, yang basicnya macam saya, the basic is 1 gram. 1 gram 1 bulan. Itu paling basic. Sebab kalau kita nak cakap 10%, boleh juga. Tapi 1 gram 1 bulan macam paksa diri. Sebab apa? Dulu 1 gram baru RM140 segram. 2014, 1 gram harga dia RM140. RM140. Betul lah, 2014 pertama kali Public Gold memperkenalkan akaun CAP. Masa tu 1 gram adalah RM140 segram. Saya masih berada dalam Public Gold masa tu. Jadi sekarang harganya RM263. Kenaikan RM123 segram. Nampak. Jadi salah satu guideline adalah 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan. Kalau mampu 2 gram, 2 gram lah. Kalau mampu 5 gram, 5 gram lah. Itu yang paksa diri. Lepas tu, cara kedua adalah dengan cara 10 hingga 20% ataupun mungkin sehingga 50%. Tapi jarang sebenarnya orang yang membeli sampai 50%.
kecuali dia memang ada pelbagai income. Ada yang income dia memang simpan 100%. Contoh, ada kawan saya, dia memang bekerja, dia memang bekerja. Jadi duit yang dia kerja tu untuk makan, minum dan sebagainya. Yang dia buat public goal ni secara part time, maka hasil daripada part time public goal 100% dikonvertkan kepada emas. Saya dulu begitu. Yang kita kerja hakiki itu untuk kita makan, untuk kita pakai, untuk kita minum, untuk kita minyak kereta dan sebagainya. Yang public goal memang 100% kepada emas. 100% kepada emas. Boleh juga buat macam tu. Maksudnya income yang kedua, income sampingan, income yang selainnya 100% kepada emas. Tapi kalau kita ada satu sumber income, mungkin 10 hingga biasanya 10, 20, 30% lah. 50% tu kalau betul-betul macam orang tu mungkin dia bujang. Dia bujang, dia nak kahwin kejap lagi. So dia memang ada satu peruntukan, nak kahwin ke, atau nak sediakan untuk mas kahwin dan sebagainya. Mungkin dia akan boleh simpan sampai 50%. Okey, dia tak ada komitmen. Nak komitmen apa? Komitmen dia mungkin mak ayah dia je. Yang anak-anak pun tak ada, kereta pun tak ada. Kalau dia pakai motor ke, kalau mungkin rumah dia jalan kaki je ke, dia tak ada komitmen. So dia memanglah simpan sampai 50%. Okey, itu guideline. 1 gram. Lepas tu mungkin yang paling mudah kedua, 1 gram paksaan, lepas tu 10 hingga 50% convert kepada emas. Okey. Lepas tu apa lagi? Kalau memang dah ada tabungan yang sedia ada. Maksudnya memang dah simpan dalam akaun, mungkin duit dia ada berapa, 100,000 je. 100,000 bunyi macam best sikit kan. 100,000. So dia boleh ambil separuh, 50,000. Mungkin separuh 50,000 sebagai simpanan emas, separuh lagi simpanan cash. Dia boleh buat macam ni. Dia boleh buat contoh, you simpan RM1,000 dalam bentuk tunai, RM1,000 dalam bentuk emas. Lepas tu you akan boleh buat satu perbandingan. Dalam jangka masa pendek, dia tak boleh nak buat perbandingan sangat. Dalam jangka masa panjang, sesiapa yang simpan emas, dia akan dapat rasa emas dia untung dia macam mana, duit dia untung dia macam mana. Bila orang tu dapat rasa, tuan-puan, memang dia tak akan nak pilih duit. Percayalah cakap saya. Kecuali ada satu keadaan memang memaksa dia untuk menyimpan dalam bentuk tunai. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang dia nak buat pinjaman, ada orang dia nak gunakan untuk perniagaan dan sebagainya. So cash masih lagi perlu. Jangan cakap cash tak perlu pula. Sebab cash, you nak cairkan emas, you akan rasa macam saya cakap tadi lah, sayangnya ada masa-masa memang tunai diperlukan. Abang Syah dah cakap betul-betul. Apa yang betul-betul tu, Syah? Okey, tunai. Jadi senang cerita, kita tak boleh nak kata tunai tak bagus. Kita tak boleh nak kata emas tu bagus sangat. Macam tu. Dia kena balance. Senang je balance. Emas pun kena, duit pun kena. Lepas tu orang cakap, kalau orang cakap macam ni, simpan emas tak bagus, simpan rumah bagus. Contoh je. Tak juga, tuan-puan. Contoh, ada orang ada rumah, kadang-kadang tak berpenyewa pun ada. Ada terbiar macam tu, semakin rosak, kena serangan anak dan sebagainya. So, kena balance. Semua benda. Lepas tu ada orang cakap, emas tak bagus, saham bagus. Dia tak boleh nak bandingkan antara emas, antara rumah, antara saham, antara tunai, antara apa lagi. Dia tak boleh nak bandingkan. Dia adalah satu benda yang you kena anggap dia sebagai satu benda yang memang very asing. Very asing. Emas untuk invest long term, cash pun penting. Cash pun penting. Kalau dari segi pandangan mata bank, you tak ada duit dalam ni, you anggap tak ada duit lah. Tetapi sekarang ni bank pun dah mula pandang tau. Contohnya, orang yang menyimpan dalam account gap, so statement yang you simpan dalam account gap tu boleh dijadikan support document untuk you gunakan. Kalau terutamanya macam orang tu nak buat pembelian rumah ke dan sebagainya kan, nak loan kan, nak loan kereta ke dan sebagainya kan, you nak support document kan. So pembelian emas tu yang macam duduk dalam akaun itu boleh dijadikan support document. Nampak. Jadi itulah guideline nak beli emas berapa, bajet macam mana. Okey, sama ada 1 gram 1 bulan ataupun
10 hingga 20% hingga 30% daripada pendapatan. Lepas tu mungkin separuh-separuh tunai, separuh emas. Okey. Apa lagi guideline? Apa lagi guideline? Itulah biasa yang saya recommend customer Nadia, cara nak pilih emas. Itulah yang saya recommend. 3 cara tu. Sama ada paling common 1 gram. Kadang-kadang kita ni menabung, dah simpan dah 2-3 ribu, katakanlah 5 ribu sebulan. Tiba-tiba bulan tu banyak keperluan nak pakai. Bila banyak sangat keperluan nak pakai pada masa tu, so paksa diri juga mesti ada 1 gram. Itu salah satu cara. Sebab kita ni banyak keperluan juga kan. Ada naik, ada turun macam tu. Okay. Hai, siapa lagi? Apa lagi you all nak tanya? Guideline. Biasa 3 cara tu lah yang saya. Ada lagi sebenarnya, boleh macam-macam. Ada orang, macam mana lagi? Ada orang, dia buat macam ni. Dia tak ada istilah 1 gram ke, dia tak ada istilah 50-50 ke, dia tak ada berapa puluh peratus. Dia punya cara macam ni. Asal dia nampak duit warna hijau, dia letak tepi. Asal dia nampak duit warna orange, dia letak tepi. Siapa yang buat macam tu? Saya tak buat macam tu. Sebab saya tak guna cash sangat. Nadia tak guna cash sangat. Saya memang guna kad. Saya memang guna shopping, guna kad saya sebab saya orang yang tak letak duit dalam beg. Okey. Jadi jarang nak jumpa yang hijau ke, yang merah ke, yang orange ke, jarang. Okey, jarang. Ada orang asal jumpa orange, dia letak dalam bekas. Asal jumpa orange, dia letak dalam bekas. Lepas tu bila dah terkumpul banyak, dia terus convert kepada emas. Ada juga yang macam tu. Lepas tu ada lagi satu cara. Ada lagi satu, ini banyak pula keluar idea tiba-tiba. Okey, ada customer saya yang beli emas setiap hari pun ada. Okey, dia macam ni. Setiap hari dia punya berniaga, so berapa hasil daripada jualan dia. Okey, so 10% ataupun berapa peratus dia punya margin, wallahu alam, mungkinlah keuntungan dia 50% ke, dia akan alih 10%, dia letaklah satu tabung khas. So baki tu dia akan convert kepada emas. Ada juga yang buat macam tu. Sebab ada juga rakan-rakan dealer saya, customer saya, dia memang beli emas setiap hari. Setiap hari tuan-tuan dan puan-puan. Asal ada berapa dia masuk je. Sekarang ada account gap yang boleh mula RM100 minimum. So dia buat macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan. Kalau hari ni dia berniaga lebih, dia bayarlah lebih. Kalau besok kurang-kurang. Tapi sekurang-kurangnya RM100. Ada juga yang buat macam tu. Maksudnya, tapi masih lagi dalam kategori 10% kan. Maksudnya dia bukan bulanan tetapi sebagai harian. Itu biasanya orang berniaga lah. Nampak ke nampak? Macam-macam cara, terpulang kepada individu sebab diri sendiri sahajalah yang tahu. Berapakah keperluan. Okey, berapakah keperluan. Okey, rasanya itu sajalah. Tiba-tiba you nak stop. Ada tak soalan-soalan yang you nak tanya saya? Okey, boleh contact Nadia. Nadia tak letak nombor telefon kat sini. Tadi nak copy paste tak jadi lah. Saya tu tekan je lah nombor telefon saya. Okey, nombor telefon Nadia ni ada satu ni je. Ada satu ni je. You all boleh message dekat nombor ni tau. Nadia jarang ni live dekat profile. Kepada yang mana-mana kawan-kawan dekat profile Nadia ni, you boleh convert pergi dekat page. Saya memang banyak gunakan page. Okey, ramai tak ramai wallahualam, sebab kita niat sesiapa Allah yang aturkan semua tu. Adalah tu Allah izinkan kita balik pula. Okey, so lagi sekali sebelum Nadia tutup, ini koleksi yang biasa orang simpan, yang memang hot. Memang sekarang lah item yang memang sama ada dinar. Ini masih dalam casing, saya tak buka. Ini 1 dinar, dia ada banyak saiz, setengah dinar, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Ada 4 saiz sekarang. Lepas tu ini pula adalah item bunga emas dengan taifuk. Dia ada 5 gram, 10 gram, 20, 50, 100. Yang ini tak ada 5 gram. Lepas tu dia ada edisi Allahu Akbar, apa nama dia tu? Edisi klasik, bukan edisi klasik, edisi Allah, saya lupa nak sebut nama dia, tapi yang tu edisi bullion nama dia. Okey, yang itu yang berstatus LBMA, yang dibuat dekat emas, dekat kilang kat Turki. Ada saiz 100 gram,
250 gram dan 1000 gram. Okey, dah lama dah saya tak pegang 1000 gram ni. Ada ke sesiapa yang berkenan dengan 1000 gram? Kalau you all nak gambar ke, nak item 1000 gram tu, nak yang special punya guideline, yang tu Roger saya tepi. Lama ni. Sepatutnya sekarang lah waktu terbaik kepada buyers yang orang kata ada duit lebih tu. Okey, yang memang duit tu duduk dalam akaun tak tahu nak guna. Kadang-kadang korang ni bukan letak dalam akaun je, letak celah bantal pun ada. Okey, yang punya bajet sampai 250 gram sekilo, yang tu Roger tepi. Yang itu kena guideline special sikit, sebab dia yang itu kena lebih sikit. Dia punya, sebab dia ilmu dia pun kena lebih juga. Sebab yelah, of course nak beli dengan nak untung kan. So boleh Roger Nadia. Okay, so nak yang nak guide yang tu boleh, no problem. Okay, no problem. So itu sajalah, Nadia nak stop dulu. Suara pun dah kurang ni, nak kena cari air dah pula. So nanti kita jumpa lagi besok ataupun karang-karang ke sikit. Okay, insyaAllah lah besok kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi support saya. Bye bye.